Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid tahun 1? Cikgu harap awak semua berada dalam keadaan sihat dan masih bersemangat untuk meneruskan PDPR kita. Baik, untuk subjek sains minggu ini kita akan bersambung dengan topik yang minggu lepas. Minggu lepas kita dah tengok tentang deria dan anggota badan manusia. Minggu ni kita nak tengok tentang sambungan topik tersebut iaitu gunakan deria sepenuhnya. Kita sebagai seorang manusia, kita kena pandai menggunakan semua deria yang Tuhan bagi pada kita. Kalau dalam konteks awak boleh tengok muka surat 37. Boleh buka buku teks masing-masing dan tengok pada muka surat 37. Apa cerita dia dekat sini? Cerita dia, cikgu bacakan sikit. Bekalan elektrik terputus. Linda tidak dapat melihat di dalam gelap. Awak tengok gambar ni. Gambar ni dekat dalam bilik Linda. Tiba-tiba bekalan elektrik putus macam rumah kita lah. Tiba-tiba tak ada karen, bekalan elektrik putus. Jadi gelap, tak nampak. Gelap. Keadaan dalam bilik Linda ni sangat gelap. Jadi dia kata lagi, namun begitu, dia masih boleh menggunakan deria sentuhan untuk mencari lampu suluh. Apabila dalam keadaan gelap macam ni, deria penglihatan tidak dapat digunakan. Linda tak dapat gunakan deria penglihatan dia sebab keadaan gelap, tak ada cahaya. Tetapi, apa yang Linda boleh gunakan ialah Linda boleh gunakan dia punya deria sentuhan. Deria sentuhan gunakan apa? Deria sentuhan kita gunakan tangan kan? Untuk mencari lampu suluh. Untuk mencari lampu suluh. Jadi Linda gunakan tangan dia untuk cari lampu suluh. Okey. Persoalannya, mengapakah Linda tidak menggunakan deria lain untuk mencari lampu suluh? Kenapa Linda tak gunakan deria lain? Kita ada 5 deria. Kan? Kenapa tak gunakan deria lain? Sebab deria sentuhan merupakan deria yang paling sesuai digunakan pada waktu tu lah, pada waktu gelap. Kalau nak gunakan deria bau, susah nak kenal pasti lampu suluh ni bau dia macam mana. Kalau gunakan deria rasa, takkan Linda nak keluarkan lidah dia, nak rasa satu persatu apa barang yang disentuh kan. Tak boleh. Jadi yang paling sesuai ialah deria sentuhan untuk cari lampu suluh. Walaupun dalam gelap, Linda masih boleh tahu itu ialah lampu suluh. Kenapa? Bagaimana? Bagaimana Linda mengetahui objek yang disentuh ialah lampu suluh? Bagaimana Linda ni tahu dalam gelap, dia pegang tu, dia tahu tu lampu suluh. Kenapa? Macam mana dia boleh tahu? Kerana berdasarkan pengalaman dia lah. Pengalaman dia, dia pernah pegang lampu suluh. Dia tahu rasa keadaan lampu suluh tu macam mana. Dia pernah pegang. Dia pernah pegang lampu suluh. Oh, ini adalah lampu suluh. Sebab dia ada pengalaman yang lepas. Okey, muka surat seterusnya. Ini ialah uji kaji. Uji kaji ni awak boleh buatlah di rumah awak. Alatan dan bahan dia senang je. Ada penutup mata dan juga kotak. Dalam kotak tu letakkan apa-apa objek. Kemudian awak tutup. Langkah dia, tutup mata dengan penutup mata. Ambil objek dari kotak. Buat pemerhatian. Ketiga, buat pemerhatian ke atas objek tersebut. Teka dan nyatakan objek tersebut. Awak tutup mata. Ambil barang dalam kotak dan awak teka apa barang yang awak pegang tu. Itu ialah uji kaji. Deria sentuhan lah. Deria sentuhan. Okey, baik. Dia tanya, apakah deria yang tidak digunakan dalam aktiviti ni? Aktiviti ni apa deria yang tidak digunakan? Deria sentuhan, guna tak? Guna deria sentuhan. Deria penglihatan, guna tak? Deria penglihatan tak gunalah sebab dah ditutup mata. Deria sentuhan lah guna. Kedua, dapatkah kamu meneka objek tersebut dengan tepat? Sama macam situasi Linda tadi. Tepat tak awak teka barang tadi? Kalau awak buat, tepat tak awak teka barang tersebut? Okey. Seterusnya, apabila sesuatu deria tidak berfungsi dengan baik, kamu masih boleh menggunakan deria yang lain untuk memerhati. Sebab kita ada 5 deria. Apabila satu deria tidak berfungsi, kita boleh gunakan deria yang lain. Kita boleh, contohnya macam kita demam lah. Kita demam ataupun kita sesema. Bila sesema, deria bau tak boleh digunakan sebab kita sesema. Deria bau tak boleh digunakan. Hilang bau. Tetapi deria apa yang kita boleh gunakan? Deria rasa. Walaupun kita semua, tapi deria rasa kita masih berfungsi. Boleh rasa masam, boleh rasa manis. Okey, itu contoh lah. Cikgu bagi contoh.
Okey, dekat sini ada cermin mata, gambar cermin mata di kotak sawak. Cermin mata ialah alat bantu yang digunakan untuk melihat apabila mata tidak dapat melihat dengan jelas. Ini contoh alat bantu apabila seseorang tu deria dia, deria penglihatan dia tidak dapat melihat dengan jelas. Deria penglihatan dia ada sedikit kabur. Akan gunakan cermin mata. Contoh macam cikgu pakai ni lah. Deria penglihatan cikgu dah semakin berkurang. Bila deria penglihatan cikgu berkurang, cikgu akan gunakan cermin mata. Cikgu akan gunakan cermin mata untuk bantu melihat dengan lebih jelas. Selain daripada tu, alat bantu mendengar. Ini ialah gambar alat bantu mendengar. Alat bantu pendengaran dapat membantu deria pendengaran yang tidak dapat berfungsi dengan baik. Ada orang dekat luar sana, telinga dia tak dapat dengar dengan baik. Maksud dia macam sedikit pekak lah. Pekak ni dia tak dapat mendengar dengan baik. Jadi apa yang boleh digunakan ialah alat bantu mendengar ni. Alat bantu mendengar ni dia akan bantu orang tersebut untuk dengar dengan lebih jelas, dengar dengan lebih baik. Contoh macam orang-orang tua lah. Orang tua, orang yang dah berumur, dia punya deria pendengaran dia dah kurang. Deria pendengaran dia dah berkurang. Jadi dia akan gunakan alat bantu pendengaran ni. Okey. Baik. Ini soalan ulang kaji lah. Soalan ulang kaji. Namakan bahan tubuh, bahagian tubuh yang berkaitan dengan deria yang berikut. Satu. A ni apa dia? Bahagian tubuh apa ni? Gambarnya tengok bahagian tubuh dia ialah lidah. B, apa bahagian tubuh dia? Bahagian tubuh dia ialah tangan ataupun jari. C, apa dia bahagian tubuh ni? Bahagian tubuh ni ialah telinga. Nombor 2, nyatakan deria yang ada pada manusia. Ni awak ingat lagi pelajaran minggu lepas. Deria yang ada pada manusia ada 5. Deria melihat, deria mendengar, deria bau, deria rasa dan deria sentuhan. Ada 5 deria. 3, kelaskan objek yang berikut berdasarkan baunya. Bau, dekat sini ada bahan minyak wangi, ada belacan, ada sampah, ada bengerus. Maksudnya kat sini kita boleh pecahkan 2 lah. Pecahkan pada 2 kelas yang dari bau kan, dia katakan. Yang pertama bau wangi. Kelaskan bau wangi. Mana bahan yang bau wangi? Minyak wangi, bengerus kan. Lagi satu, bahan yang berbau busuk. Contohnya belacan dan juga sampah. Okey, apakah deria yang dapat digunakan untuk membantu kamu semasa berada di dalam gelap? Ni yang tadi. Apa deria yang boleh digunakan sewaktu keadaan gelap? Lampu terpadam, keadaan gelap, deria apa yang boleh digunakan? Deria sentuhan. Okey. Dan seterusnya, ini soalan kebat. Kaburnya, saya tidak dapat membaca teks ini. Apakah alat yang dapat membantu Amir membaca dengan lebih jelas? Okey, apa alat yang Amir boleh gunakan untuk bantu baca dengan lebih jelas? Tadilah, bila deria penglihatan dah kurang, macam cikgu, apa alat yang boleh digunakan? Cermin mata lah. Cermin mata. Okey, cermin mata. Okey, baik. Murid-murid, selepas ini, kita dah habis subjek, kita dah habis topik tentang deria manusia. Selepas ini, cikgu akan bagikan link quiz untuk awak jawab. Awak jawab link quiz tersebut. Dan bila dah siap, bolehlah screenshot dan hantarkan kepada cikgu. Kita jumpa lagi pada hari esok. Hari esok kita ada lagi subjek sains. Mungkin kita akan buat buku aktiviti pula. Kita gila-gila. Jawab quiz. Lepas tu buat buku aktiviti. Lepas tu jawab quiz, buat buku aktiviti supaya awak tak rasa bosan lah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.